Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dikasihi Bonda Pengurusi Majlis yang berbahagia Datuk Seri Syamsiddar binti Tahrir, minta maaf kalau sebutan saya tak berapa benar Datin ya. Pertama kali bertemu muka dengan Datin, nama yang terpapar mudah-mudahan seperti yang disebutkan begitu ya. Mudah-mudahan kalau ada silap saya minta maaf. Yang berusaha Fadil Penimam kita, Fadil Ustaz Izzat Mustaqim binti Mustafa Kamal, seluruh ahli jabatan kuasa kumpulan ataupun sahabat Al-Quran Negeri Selangor, saya difahamkan itu nama kumpulannya kan? Kalau saya silap juga saya minta maaf. Dan seluruh yang hadir daripada muslimin, begitu juga dengan muslimat, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang serta ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun tempoh permulaan tazkirah ni nampak macam slow sesuai dengan cuaca di luar, tapi insya-Allah saya faham bila sebutkan tentang Ustaz bagi tazkirah ni pesan ringkas. Pandangan memang saya tidak akan membuatkan puan-puan dan juga tuan-tuan menanti untuk tempoh yang panjang bagi mendengar bicara saya. Tapi kalau ada yang minta tambah sekalipun, Ustaz panjangkan lagi, saya kata boleh, puan-puan tunggu saya balik dulu. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pun memberikan peluang kepada kita, bukan takat satu-satunya pagi, tidak. Allah telah memberikan peluang dalam hidup kita satu demi satu, sampailah Allah memberikan peluang itu sebahagiannya adalah daripada doa-doa puan-puan, doa-doa tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, seluruh daripada kita telah pun berdoa sebelum daripada ini. Antara doa yang popular, ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban yang lalu, dan perpanjangkanlah usia kami sehinggalah kepada Ramadan yang tiba. Agak-agak ada tak di sini yang tak berdoa dengan meminta, kalaupun bukan dengan lafaz yang sedemikian rupa, paling kurang dia meminta dengan maksud yang sedemikian rupa? Ada tak yang kat sini? Saya tak doa macam tu pun Ustaz, tengok-tengok hidup dalam bulan Ramadan. Ada pun rasanya. Semua daripada kita minta untuk Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Agak-agak apa sebab kita minta untuk bertemu dengan Ramadan? Ada juga yang kata saya nak jumpa dengan bulan Ramadan Ustaz sebab saya tunggu kuih kegemaran saya tiba di waktu tersebut. Kuih kepua guling. Nak juga dia kuih tu. Tak dapat kuih tu dah setahun. Tahun ni tunggu Ramadan baru keluar balik. Ada juga kata, Ustaz, kami tak tunggu Ramadan sebenarnya. Kami tunggu raya je. Ada juga pasien ni. Tetapi di sini bukan orang-orang yang sebegitu. Saya yakin semua yang menanti kehadiran Ramadan, mereka mengharapkan yang namanya kebaikan yang bakal kunjung tiba, sesuatu yang tidak akan terperoleh dalam masa yang lain. Kebaikan yang kalau saya sebutkan satu demi satu. Pada satu ketika saya menghimpunkan anak-anak murid saya di hadapan saya dengan jumlah yang sekian ramai. Mungkin seramai ini
Saya minta tiap-tiap daripada seseorang daripada mereka yang hadir di hadapan saya, cuba sebutkan satu kebaikan Ramadan yang awak tahu. Daripada insan yang pertama sampai insan yang terakhir, setiap daripada mereka boleh menyebutkan kebaikan yang berbeza antara satu sama lain. Nak kata punya banyak kebaikan Ramadan. Sama ada daripada perkhabaran Nabi kita SAW, begitu juga dengan apa yang telah terakam dalam Al-Quran yang puan-puan baca sekarang ini, begitu juga dengan apa yang kita dapat rasakan daripada kebaikan itu, sama ada secara langsung ataupun tak langsung. Paling kurang kita kata bulan Ramadan inilah bulan yang paling kita beriman. Betul atau tidak? Dia tahu Ustaz, berapa TFMI Allah malunya. Itulah yang cerita. Tapi bagi saya kata subhanallah, kita bukan kedekut, tidak. Tetapi yang dikatakan limpahan kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Kalau siapa-siapa yang membiasakan diri berbuka di masjid, kena pula 10 malam terakhir, dipahamkan masjid Ridwan ini telah pun disenaraikan imam-imam qiyamul lailnya, pasti ada sahur free Ustaz. Jimat kos. Tapi jangan pula bila dah jimat kos dekat situ, duit dah melombok, malah nak sedekah kat tabung masjid. Jimat kos dekat sana, masuk dekat sini insya-Allah. Ini cara dia. Allah berikan kepada kita kebaikan yang satu, dibuka pintu kebaikan yang lain. Itu sebab bila mana Nabi sebut Ramadan inilah keseluruhan pintu syurga itu Allah buka. Apa maksud keseluruhan pintu syurga itu dibuka? Tidak ada satu pun daripada kebaikan yang kita boleh peroleh di waktu-waktu yang lain melainkan kita boleh perolehi di bulan Ramadan. Dan tidak semestinya kebaikan yang kita dapat di bulan Ramadan kita boleh jumpa dalam waktu yang lain. Tak boleh. Contohnya apa dia? Kukutlah ibu-ibu kita ni, kakak-kakak kita ni seronok. Kami mari bulan Ramadan ni imam datang baca sembahyang tarawih punya sedap lah. Ustaz, kami kalau boleh nak juga tarawih bulan Syawal. Jangan duk buat pasal jadi sangkut satu lori nanti pergi ke tempat kamu. Tak ada tarawih di bulan Syawal, jangan. Apa lagi? Kami nak puasa yang diwajibkan di bulan yang lain. Tak ada. Nak boleh buat pun puasa sunat. Kami nak malam Lailatul Qadar tapi di bulan Dzulhijjah. Tak ada. Memang tak ada. Maka inilah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu daripada kebaikan yang terbesar yang Allah berikan dengan hadirnya Ramadan ini, bahkan dengannya lah Ramadan itu dimasyhurkan oleh Allah. Bagaimanakah Ramadan ini dimasyhurkan oleh Allah? Kita buka Al-Quran, buka juzuk yang kedua ayat 185. Apa yang Tuhan kata? Tuhan kata, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Kita baca terjemahan. Bulan Ramadan itu ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Itu kita baca terjemahan. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, kita faham bahasa Arab, kalimah syahrul bukan sahaja bermaksud bulan, tetapi masyhurnya sesuatu. Kalimah masyhur bahasa Melayu kan daripada kalimah syahrul. Kenapa dikatakan masyhur itu pada kalimah syahrul? Sebab bayangkan ketika mana bulan purnama itu terbit, tidak ada yang dipandang daripada cahaya yang lain, melainkan hanya cahaya yang satu. Lalu dia disebutkan syahrul Ramadan, Allah nak masyhurkan satu bulan yang nak dimuliakan berbanding dengan bulan yang lain. Iaitulah mulianya bulan Ramadan, bukan dengan yang lain daripadanya, tetapi Allah sebutkan Allah muliakan dengan Al-Quran. Allah muliakan Ramadan ini dengan Al-Quran. Puan-puan, ini kita nak sebut tazkirah penting yang pertama. Apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quran, ianya akan mendapat kemuliaan daripada Allah. Bayangkan bulan yang kelihatan sama seperti mana bulan-bulan yang lain. Kita ada 12 bulan keseluruhan. Tapi kenapa Allah pilih Ramadan itu yang dimuliakan? Bukan kerana namanya Ramadan semata-mata, tetapi kerana Al-Quran yang diturunkan kepadanya. 10 malam akhir Ramadan, ada satu malam yang istimewanya. Malam apa namanya? Malam Al-Qadar. Bagaimana malam Al-Qadar menjadi mulia? Kita dah baca tadi salah satu daripada surah-surah khatam Al-Quran kita, surah Al-Qadar. Inna
qadr, sesungguhnya kami telah akan menurunkan akannya, yakni Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Mulianya malam tersebut kerana turunnya Al-Quran. Kalau tidak, dia akan menjadi malam-malam yang sama seperti malam-malam yang lain. Bumi Mekah dan juga Madinah yang hari ini semua pakat nak pergi, bumi yang termulia, bumi yang paling dicintai oleh seluruh makhluk, sama ada yang di bumi maupun yang di langit, bagaimana boleh mulia tanah tersebut sedangkan tanah tersebut bukanlah tanah yang terkenal. Bahkan Nabi Allah Ibrahim sewaktu nak meletakkan anak dan juga isterinya, apa kata Nabi Allah Ibrahim dalam surah Ibrahim? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku nak letak anak isteriku di tempat yang tak ada tumbuhan, tak ada hasil, senang cerita. Orang tak pandang pun tempat tersebut. Tapi Allah muliakan Mekah dengan turunnya Al-Quran. Allah muliakan Madinah. Tahu tak nama Madinah yang asal apa dia? Nama Madinah yang asal ialah Yathrib. Bumi Yathrib. Orang Arab pun bagi nama Yathrib. Apa dia Yathrib? Tanah yang kering kontak, tak ada apa. Tapi Allah muliakan Madinah dengan Allah turunkan Al-Quran. Sampailah daripada kalangan rasul-rasul yang sekian banyak, Allah pilih untuk memuliakan rasul yang terakhir yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan kepada baginda apa yang tak diberikan kepada rasul-rasul yang sebelum daripada baginda, yang namanya Al-Quran. Maka turunnya Al-Quran pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadilah rasul itu rasul yang termulia.